Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على ربي الرؤوف الرحيم الفتاح العليم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله, sama-sama kita puji kepada Allah. Maka orang mukmin yang sebenar ialah orang yang sentiasa puji Allah, orang yang sentiasa tahu dan yakin bahawa dia tenggelam dalam nikmat Allah. Maka dalam sehari semalam mesti kena keluar daripada mulut, jikalau ia sungguh-sungguh dan benar-benar beriman, ia kena banyak kata Alhamdulillah. Maka orang yang kata Alhamdulillah terbahagi kepada beberapa kelakuan. Ada yang orang kata Alhamdulillah maka menyebabkan dia dapat redha Allah. Orang yang kata Alhamdulillah tapi tak sampai tahap sani, maka ia berbeza daripada orang ke orang. Maka sebaik-baik orang yang kata Alhamdulillah ialah mulut dia kata, hati dia berasa. Mulut dia kata, hati dia berasa, akal fikiran dia ingat kepada nikmat Allah. Maka dia kata dengan lazah, dia kata dengan manis, dia kata dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ialah kelakuan orang arifin. Allahumma ballighna hadzal maqam, akrimna bidzalika ya rabbal alamin kama akramta ba'da ibadika salihin. Baik, saudara semua, maka insya-Allah dalam keadaan selamat, sihat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala bala-bala, segala benda-benda yang tak baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara semua, maka kemarin akhir panggil jawapan yang ketujuh. Dalam yang semua kita wayak pada awal hari itu bahawa jawab bagi soalan limadza ana asy'ariyun la wahabi ni, kerana apakah kami asy'ari dan bukan panggil wahabi. Maka saya dalam kitab ini ada semua 11 jawapan, dan di belakang pula ada orang panggil rad syubhat, dan 5 syubhat yang besar-besar terhadap al-Asy'ariyah. Maka kita dah jawab lagi 7, maka hari ini masuk ke 8, dan ada lagi 8, 9, 10, 11 dan mulhaqat, rad syubhat. Maka insya-Allah kita akan guna masa tak lama. Jadi maka hari ini majlis kita majlis yang ke-17. Maka insya-Allah lah ada lebih kurang 2 minggu lagi pun kita selesai insya-Allah. Dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Saudara semua, maka hari ini masuk bab yang penting. Sebab tu orang yang duk ikut sama-sama dah jangan putus. Jikalau kita baca bab ini, bab belakang-belakang ni penting belakang. Hak ni mula daripada sini, lepas ni panggil tak belah manalah. Lepas tu hak yang ke-10, yang ke-11 pula. Tu. Lapan semua tu beting belaka, tapi hak 3 ni lebih daripada yang lain. Maka hari ni
Jawapannya, kerana apakah kami Asy'ari bukan Wahabi, saudara semua? Nah, jawabnya ialah annal asy'ariyata la yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin. Kerana bahawasa Asy'ariyah ni dia tak mengkufurkan ahli qiblah. Ai orang Islam semualah orang yang ada semaya menghadap kepada kiblat, maka Asy'ariyah tak menghukumkan kafir dengan mereka itu buat dosa. Nah, tak kira walau dosa besar sekalipun, maka tak menghukumkan di atas mereka itu bahawa engkau dah kafir. Nah, tidak, itu dia panggil tidak berlaku daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka Asy'ariyah daripada ahli sunnah wal jamaah. Wala yukhrijunahu 'anil Islam bizununi wal awham. Dan Asy'ariyah tak mengeluarkan seorang manusia, walau dia jahat walau apa pun, tak mengeluarkan daripada Islam dengan sengka dan waham saja. Selama tak yakin 100% kata dia ni dah murtad, maka dia sentiasa duduk dalam naungan Islam. Selama tak yakin 100%. Walau ada dah kata 99.999%, kata dia tu nak kafir, tapi selama tak yakin, selama tu tak boleh mengeluarkan dia daripada Islam. Ya. Sebab tu nak hukum zahir tak boleh kadang-kadang, kena tanya dulu. Nah, tu. Wa inna hadha, dan sesungguhnya ini ai mengeluarkan orang daripada Islam, mengkafirkan ni, la min abrazi ma yumayyizu ahla sunnati wal jamaah an ghairihi. Maka bermula benar ni ai mengkufurkan orang, mengeluarkan orang yang asal Islam dan mengeluarkan dia daripada Islam ni, ini sebaik-baik benda, walaupun tak ada doma satu pun, tapi daripada tanah yang jelas, yang nyata, yang nak beza di antara ahli sunnah wal jamaah dengan firqah-firqah yang lain yang sesat-sesat. Nah, seperti apa? Al-Khawarij. Al-Khawarij al-qailina bitakfir bikulli dzam. Nah, supaya dia panggil dia panggil Khawarij. Khawarij ni dia menghukumkan kafir setiap orang yang buat dosa. Jadi orang Islam, mana-mana orang Islam yang melakukan dosa, maka pada pandangan orang Khawarij, satu firqah daripada firqah Islamiyah, nah, maka yang menghukumkan kafir selalu dah bagi orang yang buat dosa. Nah, ini nak beza, nak nyata, nak jelas ucerat. Kata ahli sunnah ni bukan lagu ni. Dekat lagu ni orang lain, kumpulan lain. Emo Khawarij dan emo hak lain lagi. Nah, tu. Dan nak beza ahli sunnah daripada yang lain, maka masuk dalam yang lain dia panggil Khawarij. Yang kedua pula wal murji'ah. Dan satu kumpulan Murji'ah al-qailina bi annahu la yadurru ma'al imani dzamb. Hal ni dia kata apa? Tidak mudarat dengan imam mana-mana dosa. Ai asal beriman je, buatlah dosa banyak mana pun tak apa. Nah, nak diiman je. Ini dia panggil kumpulan yang kulakua dengan hasad ni. Kulakua dengan dia panggil Khawarij. Khawarij setiap buat salah, buat dosa kafir. Maka ni asal iman pada awal, lepas tu buat dosa apa pun tak ada orang panggil pawi kesel apa. Nah, tak mudarat ke apa. Tu dia. Lepas tu wal mu'tazilati, dan boleh dibeza juga di antara firqah yang lain. Maka daripada firqah yang lain yang keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, nah, panggil apa? Ada Khawarij, ada Murji'ah dan ada Mu'tazilah. Nah, bi anna murtaqibal kabirah yakhruju minal iman wa la yadkhulu fil kufri fa huwa fi manzilatin bainal manzilatain. Ini Mu'tazilah. Mu'tazilah kata buat dosa besar ni mengeluarkan daripada iman, tapi tak masuk dalam kufur. Bukan di tengah-tengah di antara kufur dengan iman. Orang yang buat dosa besar. Ini daripada Mu'tazilah. Nah, lepas tu beza Ahlussunnah wal Jamaah daripada firqah-firqah yang lain yang geleweng-geleweng, maka kita sebut hari ni siapa tadi? Ada Khawarij, Murji'ah, ini sebagai contohnya, dan Mu'tazilah dan wal Wahabiyah.
Ini pun masuk Wahabi juga daripada firqah yang keluar daripada Asy'ariyah, daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka sebab ni lah kita kata pada awal hari itu, saudara jikalau ingat, pada awal hari itu kita kata apa? Jawapan yang pertama, sebab apakah kami Asy'ari bukan Wahabi? Kerana Asy'ariyah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kita buat datang dia panggil apa dalil daripada kata-kata para ulama dengan kajinya. Bukan kata dengan nafsu. Dan halqah kita hari yang kedua, tahun Tisong, malam yang kedua tu kita kata sebab Wahabi bukan daripada Sunnah wal Jamaah. Nah, tapi bukan setiap segi nah, ambil faham baik-baik. Bukan setiap segi. Nah, ada beberapa benda yang perbuatan Wahabi bukan daripada Sunnah wal Jamaah. Maka hak paling besar ialah ni masalah bab ni. Bab mengkufur tak kufur ni. Nah, maka di segi ni dia menyalahi Ahli Sunnah wal Jamaah dengan terus selalu dah. Lebih-lebih lagi kita kena beza. Lebih-lebih lagi Wahabi mula-mula bangun daripada masa pengasas Muhammad bin Abdul Wahhab, dan rung mula-mula orang sekali dengan dia, dan orang ikut run Tisong. Orang mula-mula kalau learning, misal kata kita learning siapa runti cet, misal kata lapis set orang tu duk lapis yang ketujuh dah, misal kata, maka ambil daripada mula siapa yang kelima ni, ketika ni berat benar ketika ni. Nah, hak belakang-belakang ni kurang sikit ni, tak dengar mana kufur, tapi ada, tapi tak zahir. Nah, tak zahir mana, kalau ada pun di kalangan fuad dia ya. Nah, tu dia panggil apa, hak kata nak tinggal terus, hak muassis dan orang yang awal-awal buat tinggal terus, tak bukan begitu. Dan hati-hati kita bagi belakang. Di sini kita raya awal-awal dengan kasar-kasarnya nak atas daripada golongan firqah yang telah keluar daripada jalan yang betul, yang dijalan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, al-firqah an-najiyah ni ialah Wahabi. Lebih-lebih lagi pada awal-awal dia panggil run pengasas, dan orang ikut orang pertama, ikut yang kedua dan yang ketiga. Hak tiga ni ataupun duduk dalam pak mula-mula pak jil ni, hak teruk menah ni. Nah, lepas tu wa mutatarrifi mutaakhirihim, dan orang hak sutung, hak belakang-belakang. Masa kita ni pun ada hak sutung di belakang-belakang ni. Nah, hukum orang kafir habis. Nah, orang kafir tak belagang dengan kita, kafir. Nah, hari ni pun duk boleh dengar lagi, walaupun dia panggil apa, taklah dia panggil hebat sangat seperti yang lain yang diam, dia panggil dakwah saya saja. Nah, hak tu kita kecek belakang, kita bagi ke mana orang hujung-hujung ni. Nah, maka sebab apa dia panggil Wahabi hak pada pengasas awal dulu hari tu, dah dia panggil Pak Jil, dan dia panggil apa hak sutung, hak di belakang-belakang ni, sebab apa ia keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah? Sebabnya mereka itu yukaffiruna nasa juzafa. Mereka itu semata-mata nak hukum kafir. Nah, pergi kelih orang ziarah kubur pun kafir. Orang ni panggil tabarruk dengan benda pun syirik kafir. Nah, orang ni dia panggil apa ni? Dia panggil mentanzihkan Allah, dia panggil hak kafir. Bahkan tak ada buat salah pun sekali, tapi tak ikut dia ya, kafir juga. Tak ikut Muhammad bin Abdul Wahhab pada masa dia gitu, dan tak ikut fuad dia lepas ada Syekh Muhammad mati, lepas tak ikut fuad dia, dia panggil tak setuju dengan apa dia, kafir juga. Nah, tu saudara semua, jikalau ada dekat 40 orang ni, ada daripada saudara kita dia panggil di sana Wahabi dengar saya ni, maka jangan gaduh jangan gaduh perasa hati, jangan gaduh perasa dia panggil nak bakit bohong. Saya kecil ni ada alasan, nanti saya ajak lagi. Saudara semua dengar dulu, dengar Wahabi, boleh lepas habis dah, nak tak setuju pun tak ada masalah. Nah, tapi kalau bahasa benar, dia panggil cuba yon, dia panggil kelih diri kita sendiri. Nah, tu baik. Saudara semua, Allahu Akbar. Dan kadang-kadang masalah yang mereka itu mengukur hukum kafir, masalah dia panggil ikhtilaf, masalah khilafiyah. Khilaf berlaku beberapa pendapat di kalangan para ulama, dan semua yang berlaku khilaf tu daripada dalil, daripada Quran dan Sunnah, tapi fahaman lain-lain. Nah, walau begitu pun, maka pada asal apabila masalah khilaf dan khilaf tu mu'tabar, maka hak
kumpulan mana-mana kata dan buat pun tak salah. Sebab dia masuk dalam ijtihad. Yang Nabi kata, orang yang kena murad Allah maka dapat 2 pahala, orang yang salah murad Allah dia dapat 1 pahala. Maka kesimpulannya kata, jika orang siapa martabat mujtahid dan dia ijtihad, maka berdiri di atas alasan dia panggil apa ni, Quran dan sunnah apa semua, maka pendapat dia tu dia panggil betul, tak salah. Sebab dia boleh pahala. Maka nak dapat pahala mesti benda tu kena betul. Saudara, tiba-tiba kaum Wahabi pada dulu hari tu dan lah ni pun ada lagi, walau bukan semua belakang-belakang ni, kalau dulu gitu boleh kata dia panggil 99% tu lagu tu lah. Jadi menghukumkan kafir dengan masalah khilafiyah. Misalnya dia panggil masalah ziarah kubur, masalah khilafiyah. Berdoa di tepi kubur, masalah khilafiyah. Bertabarruk khilafiyah. Bertawassul khilafiyah. Ada tiba-tiba hukum mereka ini musyrik kafir. Saudara semua. Baik. Maka di sini kita mai dengar kata-kata para ulama. Dia kata apa? Wa qad ittafaqa, dan sesungguhnya telah ittifaq ahlus sunnati wal jamaah, oleh ahlus sunnah wal jamaah ala adami takfiri murtakibil kabirati minal muslimin. Di atas tidak boleh nak menghukumkan kafir di atas seorang yang buat dosa besar daripada orang Islam. Orang beriman yang buat dosa besar, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tak mengeluarkan dia daripada Islam. Ini dia panggil apa? Cara jalan yang dijalan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalil daripada hadis Nabi banyak benar. Saudara semua. Maka orang yang telah beli kitab dan terima kitab dah dan bersama kita, maka boleh ikut. Jadi muka 162. Muka surat 162. Saudara semua. Lepas tu, wa man irtakaba kabiratan min kaba'iriz dzunub, maka siapa-siapa yang buat dosa besar daripada dosa-dosa besar seperti berzina ke, curi ke, yang tak syirik lah, tak apa martabat syirik. Wa mata 'alaiha, maka dia mati dalam keadaan dia ni dia panggil berdosa besar min ghairi taubatin, dengan tidak melakukan taubah, fahuwa mustahaqqun lil wa'id yaumal qiyamah, maka dia berhak dapat dia panggil apa hak Tuhan berjanji dengan dia. Orang yang buat salah maka dapat seksa. Kalau Tuhan seksa pun tak salah Tuhan adil ya baru. Sebab apa? Sebab Tuhan mendenda di atas perbuatan yang dia buat salah. Itu dia. Tapi wa amruhu fi masyiatillah, wala begitu pun bermula dia tu serah kepada Allah. In syaa azabahu bi'adli. Jika Tuhan nak menseksakan dia, maka suruh seksakan dengan adilnya. Wa in syaa ghafara lahu wa 'afa anhu. Tapi jika Tuhan nak ampun, maka Tuhan ampun. Ketika ni serah kepada Allah. Itu dia. Sebagaimana Tuhan kata, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada. Baik saudara semua. Maka di sini kita wa'ari beberapa perkataan daripada para ulama yang besar daripada agama kita Islam, ambil daripada masa salaf dan mari belakang sampai kepada akhir-akhir qarun yang ke-13. Kita wa'ari pilih mari perkataan ulama yang terkenal lah. Ada. Baik. Maka supaya nak jelas, saya nak ambil, saya wa'ari 2 di sini. Ada perkataan Ahlussunnah wal Jamaah, ambil daripada masa salaf lagi, mari sampai kepada akhir-akhir yang belakang ni, dan saya panggil apa, kita akan ambil mari perkataan yang Wahabi, ambil daripada mula Muhammad bin Wahab. Maka mari banding dengan perkataan para ulama salaf ni, sama kedak. Betul kedak, kena kedak, sepakat kedak, dia panggil apa, belawai. Supaya nak jelas saudara semua. Kalau gitu kita ambil perkataan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Lepas tu kita mari ambil hak orang Wahabi kata bagaimana sebagai jadi benda yang apabila kita buat timbang nampak jelas cerak. Walaupun jika kita baca semua dulu, lepas tu pergi baca belakang supaya ya. Tapi kita nak nampak nampak jelas lagi saudara semua. Baik. Qala al-Imam al-Mujtahid Abu Hanifah, berkata oleh Imam Hanafi Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit,
dalam kitab dia Al-Fiqhul Akbar dan muka surat 43, dia katakan wala nukaffiru musliman bi dzambin minadz-dzunub, dan kami tidak akan mengkufurkan seorang Islam dengan dia melakukan dosa daripada dosa-dosa. Wa in kanat kabiratan, walaupun dosanya dia buat tu dosa besar sekalipun kami tak mengkafirkan. Idza lam yastahillaha, apabila dia tak menghalalkan. Kalau yang menghalal ni lainlah. Tu dia kata arak ni halal sebab aku minum ni sebab arak halal. Ketika ni lain caralah. Tapi kalau dia kata tahu kata haram tapi dia minum sebab dia adalah nafsu dia apa semua, maka kami tak menghukumkan kata dia tu kafir. Lepas tu dia kata pula waqala aidan, dan kata lagi Imam Abu Hanifah muka surat 70 ni dalam kitab ya Al-Fiqhul Akbar, alla tukaffira ahadan min ahli al-qiblati bi dzambin, bahawasa engkau wahai orang beriman jangan akan mengkufurkan mana-mana orang Islam yang duk semayang ngadap kepada kiblat wala dia buat dosa pun tidak boleh kamu menghukumkan dia tu kafir. Saudara semua, ini perkataan siapa ni? Perkataan Abu Hanifah An-Nu'man, imam mujtahid, imam daripada salafis salih, sebab dia mati pada tahun 150 Hijrah. Saudara semua. Baik. Adapun Wahabi tidak begitu. Dia menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dia mengkufurkan manusia banyak, dan kadang-kadang dia mengkufurkan orang Islam dengan tidak buat dosa apa-apa. Tapi semata-mata orang Islam tu menyalahi, tak ikut fak dia saja. Maka sebab tak ikut itulah dihukum kafir dah ke atas orang Islam yang tak ikut Wahabi. Saudara semua. Allahu Akbar. Maka di sini ni ya ada sebut orang panggil apa perkataan daripada, maka kita ambil hanu dulu. Ambil orang panggil apa perkataan Allahu Akbar. Kata Muhammad bin Abdul Wahhab. Saudara ingat tak hari itu ada setengah-setengah orang yang sekali kita duduk dengar kita kecek pada malam yang kedua, ramai malam tu orang kelih 500 orang lebih, dekat 900 orang. Maka banyak daripada komen tu dia kata orang panggil mana engkau kecek tuduh saja, mana orang panggil mengata orang panggil Muhammad ni bukit Ahlussunnah wal Jamaah mengkufurkan orang, mana perkataan dia? Yang tak ada pun perkataan dia. Tu dia engkau tuduh saja ni. Ambillah jikalau benar, ambil perkataan yang mari. Jikalau saudara ingat ada perkataan macam ni daripada setengah orang pangsa saudara kita, the komen-komen semacam ni. Tu. Maka kita tak ada wak datang pada hari itu sebab bukan cara bab tu hari itu. Hari dia panggil masuk bab dia kita wak hari. Masuk bab dia kita wak hari. Ni pun bukan semua wak hari setengah-setengah. Kalau wak hari semua panjang. Saudara semua. Baik. Kalau gitu kita mari dengan apa yang dikata oleh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, pengasas Wahabi, saudara semua. Jadi ia kata dalam kitab Ar-Risalah Ats-Tsaminah wal 'Ishrun, muka surat 180 ni sampai 187. Jadi Muhammad bin Wahhab, ia bukan ada kitab tauhid saja, bukan kata ada kitab Kasyf Syubhat saja. Dia banyak lagi, tapi hak kitab hak duk gato-gato gi orang baca kitab ni. Adapun kitab lain-lain tu hak tu jarang orang baca. Kebanyakan tak siapa di tangan Wahabi sendiri pun. Duk pihak orang agak atas siapa, ataupun orang nak kaji sungguh cari sungguh siapa. Seperti apa? Kitab dia panggil apa? Ar-Risalah Asy-Syakhsiyah. Dia panggil risalah cutmai yang dia tulis dia hantar ke orang tu, hantar ke orang ni. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab ia tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita ni lepas daripada Nabi pergi kepada Madinah dan selepas daripada kuat ada orang Islam, kalau yang ketujuh dia panggil khususnya, maka Nabi dia panggil tulis surat dan hantar dia panggil Rasul pergi kepada Kaisar, pergi pada Raja Rom, Raja apa, seru dia kepada beriman. Maka Muhammad bin Abdul Wahhab tak kala dia ni, dia berasa kata dia lah bawa agama baru mari, dan orang belum pada dia tu dia panggil duduk lekat ada gelak kufur ataupun syirik. Sebab tu ia padah orang semula. Maka banyak surat yang dia tulis lagi, hatta kepada pergi sampai ke Tunis, hatta kepada pergi kepada negara-negara dia hatta lagi. Saudara semua. Nama dia panggil apa? Dia panggil Ar-Risalah Asy-Syakhsiyah. Dia panggil tu.
Maka risalah yang ke-28. Tu dalam kitab tu risalah Syakhsiyah ni, maka ada risalah yang ke-28 di dalam kitab tu muka surat 180 ni sampai 187. Qal, maka kata ia siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab fi risalatihi ila ahli Riyadh wa Manfuhah. Jadi dia kata dalam risalah dia, surat yang nak hantar kepada ahli Riyadh. Nah, di ahli Riyadh di Mekah lah. Lepas tu wa Manfuhah. Nah, dia panggil kawasan nama Manfuhah. Jikalau salah pun maaf lah. Nah, tu dia. Maka apa dia kata? Dia kata wa ana ukhbirukum an nafsi. Wahai saudaraku yang baca kitab aku ni aku hantar lagi risacut mai aku hantar lagi ni. Nah, aku yang pertama ni aku nak ayat hati aku nak cerita tentang diri aku dulu. Kata wallahi, demi Allah, la allazi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkan ya. Laqad talabtul ilma, sesungguhnya aku ni menuntut ilmu, aku mengaji. Dia panggil apa? Wa'taqada man arafani anna li ma'rifah, dan telah i'tiqad oleh orang-orang yang kenal aku bahawa aku ni ada ilmu lah. Tu. Wa ana dzalikal waqtu la a'rifu ma'na la ilaha illallah, dan aku pada masa tu aku tak tahu pun kata apa la ilaha illallah. Wala a'rifu dinal Islam, dan aku tak tahu buat apa Islam ni. Qabla hadzal khair alladhi manna Allahu ta'ala bihi, sebelum daripada Tuhan ni dia panggil buka mata hatiku dan syarah mata hatiku, aku faham la ilaha illallah, aku faham Islam ni, maka segala puji bagi Allah lah. Jadi belum tu supaya kata ya ni bukan Islam dah. Sebelum tu dia tak tahu apa makna la ilaha illallah. Nah, ada itu ayat cerita dia. Wa kadzalika masyayikhi. Dengar saudara semua. Dan begitu juga tok guru aku. Nah, tu masuk Syekh Repang Sulaiman Al-Qurdi. Dia orang panggil wali dan orang ulama besar di Madinah, ulama mazhab Syafi'i masa tu. Dan ayah dia sendiri Syekh Muhammad Abdul Wahhab ni, dia panggil Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman tu. Jadi tok qadi dari mazhab Hambali, dan kakak dia Sulaiman bin Abdul Wahhab. Nah, yang ganti ayah dia tempat tok qadi lepas ayah dia mati. Alimnya. Nah, tu saudara. Dan syekh-syekh yang lain lagi di Mekah di mana yang ngaji tu tak semua tu tak tahu belaka apa Islam. Tak tahu belaka apa dia panggil la ilaha illallah. Ma minhum rajulun arafa dzalik. Tidak ada seorang pun daripada guru yang aku pernah ngaji dengan dia tu tahu makna Islam dan tahu makna la ilaha illallah. Nah, wa man za'ama min ulama'il 'arid annahu 'arafa makna la ilaha illallah wa makna al-Islam qabla hadzal waqt aw za'ama an masyayikhihi anna ahadan 'arafa dzalik faqad kadzaba wa iftara. Dan jikalau siapa-siapa yang dakwa kata ulama dia panggil apa? Ulama-ulama tu tahu makna la ilaha illallah sebenar-benar dan tahu makna Islam, ataupun dia dakwa kata tok guru dia ni dia panggil tahu bab ni, maka dia dah bohong dusta saja. Tu saudara semua. Apa makna tu? Makna kata supaya kata belum pada yang mari tu tak ada Islam. Belum pada yang mari tak ada iman. Tu. Siapa kata ni? Muhammad bin Abdul Wahhab. Saudara semua. Lagi pula Muhammad bin Wahhab kata oleh surat Ad-Durar As-Saniyah jilid 1 muka 120. Jilid 1 muka 120. Dia kata apa? Faman fahima fahman jayyidan. Jadi dan siapa faham dengan faham yang sungguh-sungguh faham, annallaha amarahu bil inzar an dinihim alladhi yataqarrabuna bihi ila Allah qabla al inzar an zina aw nikahil ummahat wal akhawat wa arafa syirka alladhi yaf'alunahu. Maka dia kata siapa-siapa yang faham sungguh tentang dia panggil perintah Tuhan ni. Jadi Tuhan ni perintah nak dia kata benda ni
ia bagi kalau faham khulasah pendek-pendeknya ayat tu gini. Jadi Tuhan perintah ni ia dua lah. Nah, hak besar-besar bab keimanan ni, lepas tu bab amal ni. Nah, jadi nak kata hak lebih besarnya bab ni, bab tauhid ni hak lebih besar. Hak ni lebih diutamakan lebih daripada dia panggil apa? Zina lagi. Syirik ni lebih bahaya dan lebih penting kita kena sekat orang lebih daripada kita lari orang berzina lagi. Dia kena jangan orang bersyirik dengan Allah. Nah, patut kena sekat orang lebih daripada kita lari orang menikah ni nikah apa ni? Nikah dia panggil capur di antara dia panggil mek dengan dia panggil apa? Nikah dengan ibu ataupun nikah dengan kakak, dengan adik. Tak lihat benda tu la Islam haram. Sebab demon ibu, adik, kakak jadi daripada muharramat. Nah, maka tak boleh nikah. Maka nak kata kita lari jangan berlaku nikah anak dengan ibu, kakak dengan adik ni cerak kena lari. Tapi nak lari ni lari bab syirik lebih besar lagi daripada lari bab ni. Nah, itu dia saudara semua. Maka dia kata, dan siapa tahu syirik yang telah buat oleh kafir Quraisy di Mekah, patu mari kelih dengan orang buat masalah ni, nescaya muklih benar ni bahasa lu pelik benar lah dia kata. Khususan in arafa anna syirkahum duna syirki katsiri minan nas al-yaum. Dia kata bahawa bermula syirik mereka itu kafir Quraisy dulu tu nak banding dengan orang syirik lah ni. Nah, orang kafir dulu itu lebih rengeh lagi. Orang lain ni lebih teruk, lebih jahat lagi kelakuan bersyiriknya lebih daripada kafir Quraisy masa dulu lagi. Pasal apa lah ni? Ai kena kepada orang Islam. Kena kepada orang Islam di Mekah di masa tu, masa dia tu. Yang dia mula nak dakwah orang tu. Jadi pada pandangan dia ni, mereka yang bukan fuak dia ni syirik, musyrikin. Bukan musyrikin biasa dak. Musyrikin lebih daripada musyrikin kafir Quraisy di masa dulu lagi saudara semua. Nah, ini siapa kata ni? Muhammad bin Abdul Wahhab. Saudara semua. Allahu Akbar. Baik. Maka Muhammad bin Abdul Wahhab kata lagi. Dia kata pada muka surat dia panggil jilid yang pertama muka surat 160 daripada kitab Ad-Durar As-Saniyah. Dia kata idza alimta hadza, apabila engkau tahu tentang firman Allah. Nah, wa idza massakumud dur. Nah, itu dia surah Al-Ayah, dia panggil surah Al-Isra ayat yang 67. Patu wa qaulihi ta'ala fa idza raqibu fil fulki, sambung ayat sampai akhir surah Ankabut ayat yang ke-65. Nah, maka wa alimta ma alaihi aktsarun nas, dan mengetahu kelakuan kebanyakan manusia di hari ni di masa dia tu. Alimta nascaya mu yakinlah annahum bahwasa manusia loloning ni a'zamu kufran, lebih hebat lebih besar syiriknya kafirnya, wa syirkan dan syiriknya minal musyrikin alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jikalau kamu baca ayat ni dan kamu gerti makna yang Tuhan duk tuduh, duk cucuk orang kafir Quraisy musyrikin masa dulu hari itu, nah bahawa mereka ini dia berlaku apa ni? Dia berlaku mudarat ke? Dia orang panggil kembali kepada Allah. Dia naik perahu tiba-tiba angin ribut hari, dia buat ingat kepada Allah. Dia duduk dekat ada sini, dia terlupa Tuhan, dia buat ia syirik ia tu. Tu saudara semua. Maka jika mau faham kelakuan orang kafir musyrikin dengan membaca Quran dan dia panggil apa tahu, dia panggil sebab nuzul dan makna Quran, patu mengerti kelakuan dia, memfaham dah kelakuan lagu mana, patu memai kelih kelakuan yang manusia dah buat hari ni. Nah, maka nyatalah bagi kamu, nescaya kamu yakinlah bahawa siapa? Bahawa manusia hok dah buat hari ni, hok dah pergi ziarah kubur tu, pergi dia panggil tabarruk dengan di sini dengan ulama tu dengan ulama ni, mereka ni lebih bersyirik, lebih kufur daripada kafir musyrikin masa dulu, masa Nabi yang Nabi dibunuh lagi. Saudara semua. Mana apa tu? Mana kata mereka sebab mereka itu kafir syirik, sebab tu Nabi bunuh, Nabi perang. Maka kita pun sama,
Manusia lah ni tu dah kelih ni, syirik belaka ni, kita kena laweh kena perai juga. Tu makna dia gitu. Saudara semua. Kalau gitu, yang bukan puak dia, yang tak sepakat dengan pahaman yang dia faham, pada pandangan puak dia, kufar musyrikin. Kafir belaka dan syirik. Bahkan dia kata lebih teruk daripada kafir Mekah masa dulu lagi. Saudara semua. Siapa kata ni? Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka saya peringatkan lagi. Kata saya, tak ada kecek hana inti nak melekeh, nak menghina seorang manusia, tidak. Kita kecek nailakan ilmiah. Maka ini perkataan dia kita wari. Maka tak percaya kembali klik boleh kepada marajik yang saya royak. Hak ni kitab Ad-Durat Saniyah jilid pertama muka surat 160. Pergi klik balik klik boleh. Kalau tak ada lagi download dalam internet. Lepas tu mari buka klik kata sungguh kedak perkataan ada kedak. Tu saudara semua. Kadang-kadang ramai daripada saudara kita Wahabi kata, oh Syekh Muhammad tak pernah mengkufurkan orang. Syekh Muhammad orang panggil orang baik nak kufur apa orang? Ni kelih-kelih. Saudara semua. Engkau dengar siapa kata lagu tu? Tunggu engkau kata ke siapa kata? Ini dia panggil perkataan ia sendiri. Saudara semua. Baik. Dan kata Muhammad bin Abdul Wahhab lagi saudara semua. Dalam kitab Ad-Durat As-Saniyah jilid ke-10. Jilid ke-10 muka surat 75. Jadi fi risalatin, dia kata dia panggil cutmai dia. Yang ia tadi kata baha li Ahmad bin Ibrahim. Ada risalah dia, cutmai dia yang dia tulis pergi kepada Ahmad bin Ibrahim. Seorang ulama ke atau seorang raja ke, tak tahulah dia panggil, saya tak ada mendalami. Tapi kepada orang ni dia tulis surat ni. Gapo dia kata dalam surat tu? Dia kata wa annal ladzi nanha anhu, dan sesungguhnya benda yang kami duk lari-lari daripadanya fil haramain, pada benda yang duk berlaku dalam di Mekah di Madinah duk berlaku, hak kami duk lari-lari tu, hak kami duk tak setuju tu, kami duk anti, duk lari sungguh-sungguh tu. Wal Basrah, di Mekah, di Madinah dan di Basrah, wal Ahsa, dan di Ahsa, huwa syirku billah, ialah syirik dengan Allah. Tu Allahu Akbar. Kalau gitu ahli Makkah musyrikun, ahli Madinah musyrikun, ahli Basrah musyrikun, ahli Ahsa musyrikun. Padahal masa tu di Madinah orang Islam duk semaya, duk mengaji, duk baca Quran apa semua. Di dia panggil apa? Agama Islam tak raih-raih semenjak masa Nabi sampai kepada masa kita sekarang. Tak ada raih-raih. Kau hebat ada. Kau luah ada negara. Saudara semua. Itu dia. Tapi Syekh Muhammad bin Wahhab dia hukum kata syirik sebab apa? Sebab di Bekah ni ada orang panggil manusia bertawassul dengan anbiya, bertawassul dengan aulia, ada. Maka masalah bertawassul ini masalah khilafiyah. Itu dia. Dosa lagi. Ahli Sunnah wal Jamaah sebagaimana kita raya, kita nakal perkataan Imam Abu Hanifah saat ni, kata kita tak boleh mengkufurkan orang yang duduk semaya menghadap kiblat. Walau dia buat dosa besar sekalipun, tak boleh kita mengkufurkan lagi. Maka inilah yang agama salaf, inilah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada. Itu awak dosa besar tu. Adapun tawassul masalah khilafiyah. Bukan masalah dosa tak dosa. Bukan masalah dia panggil apa? Dosa besar dah. Bukan masalah dosa tak dosa dah. Masalah dia panggil apa? Dia panggil mubah. Masalah mubah. Tiba-tiba dia kata sebab banyak duk berlaku tawassul maka biasa. Ada benda ni. Dan dia kata semua tu musyrik, semua tu kufur belaka. Maka hak duk kata hukum lagu ni bukan tempat kita, bukan masa dia saja, tapi masa tu kuat. Lola ni tak ada lagi, lola ni ulama tu terik ada lagi. Tapi golik tu dia panggil slow sikit tu saja saudara semua. Tu. Apabila bersua muka dengan orang kelih ramai tak sok kita, dia kurang sikit nak keluar lafaz kufur apa begitu gini. Tak separa dulu. Dulu dia berani terumpai terumah dah. Saudara semua.
Baik. Dan kata lagi itu Syekh Muhammad bin Wahab, rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu wa lana wa lisairil muslimin. Dia kata lagi dalam kitab dia, bukan kitab dia, dikarang oleh Wahabi belakang-belakang ni. Dalam kitab Ad-Durrah As-Saniyah, jilid yang ke-10, muka surat 40 Jilid yang ke-10, muka surat 40 dia kata kepada ulama besar daripada ulama Hambali. Dan nama Syekh, dia panggil Mufti Al-Hanabilah di masa tu dialah ulama Hanabilah yang hebat. Namanya Sulaiman ibn Suhaim. Sulaiman ibn Suhaib An-Najdi Al-Hambali, dia panggil mufti, dia panggil Mekah di masa tu, ataupun di kawasan Saudi lah kita katanya, mufti Hanabilah. Jadi Syekh Sulaiman ibn Suhaib ni banyak dia tulis surat hatta kepada Muhammad bin Abdul Wahab sebab dia semasa. Tapi Muhammad bin Abdul Wahab mati belum pada dia. Jadi Muhammad bin Wahab yang mati pada tahun 1200 ni, sebagaimana kita tahu lepas hari dah. Adapun Syekh Sulaiman ibn Suhaim ni mufti Hanabilah ni, dia mati pada tahun 1230. Dia hidup lepas pada Muhammad bin Wahab mati ni 24 tahun lagi baru dia mati. Jadi orang semasa dan tak kalau dia semasa dengan Muhammad bin Wahab, maka ia kelih kelakuan Muhammad bin Wahab duk buat, duk mengkafirkan orang, duk hukum syirik kepada orang, maka dia tulis surat nasihat. Itu dia. Banyak kali tulis hatta lagi mari di antara Muhammad bin Wahab dengan Syekh Mufti Al-Hanabilah ni, nama Syekh Sulaiman bin Suhaim. Maka ini Muhammad bin Abdul Wahab kata di surat dia ni. Kata waqaftu ala awraqin bi khatti walad ibn Suhaim. Aku dah baca, orang panggil apa, tulisan di atas kertas, sekeping risalah, yang ditulis oleh anak bagi Suhaim. Sannafaha yuridu an yasudda bihan nas an dinil Islam. Kelih tu. Dan dia buat tu, atau kitab yang dikarang oleh Sulaiman ibn Suhaim, boleh hadir. Ia buat kitab tu, buat surat tu, buat risalah tu tujuannya untuk nak sekat manusia daripada agama Islam. Wa syahadati alla ilaha illallah, dan nak sekat manusia daripada syahadah la ilaha illallah. Itu salah semua. Padahal nak sekat apa-apanya, moga orang panggil dia mufti Hanabilah. Dia syekh alim daripada ulama Hambali. Nak sekat apa? Itu dia. Tapi nak kata pada pandangnya Muhammad bin Abdul Wahab tu, kebanyakan orang di masa dia tu yang bukan fak dia musyrikin. Ada. Maka tak kala berlaku lagu tu, maka Syekh Sulaiman ni dia karanglah sebuah kitab ataupun risalah. Kau dia hantar pergi kepada Muhammad tu ada juga. Dan dia sebar pun boleh ada lah. Itu dia. Maka dia nak hurai kata benda tu tak ada gapo, tak ada syirik sekali. Gitulah. Maka Muhammad bin Wahab yang baca surat ni dia kata bermula benda yang dibuat oleh Ibn Suhaim tu, dia nak sekat orang daripada Islam, nak sekat orang daripada mengucap dua kalimah syahadah. Fa aradtu an unabbiha ala ma fiha. Maka aku ni nak tulis sikit ni. Nak menyata sikit. Di atas tulisan yang dia tulis dari sayap risalah dia tu. Yang ada dalam tu, dengar saudara semua. Yang ada dalam tu minal kufri sahih, daripada benar yang diseru kepada kafir terus, kafir yang nyata, yang jelas. Allahu akbar saudara semua. Ini benar yang berlaku. Dan dia kata lagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saudara semua, dia kata lagi dalam kitab Ad-Durrah As-Saniyah, jilid yang ke-10, muka surat 31. Ada. Dia kata wa qabla al-jawab, dan sebelum aku nak jawab, boleh dia ada soalan lepas tu, belum tu ada soalan, boleh hadirlah nak jawab. Jadi dia kata nadhkuru laka, aku nak sebut kamu tahu dulu, iaitu
Dia duk kecek siapa ni? Duk kecek dengan Syekh Al-Allamah Syekhul Hanabilah pada masa dia. Pada masa dia ialah syekh yang paling besar sekali yang bermazhab Hambali di kawasan Mekah pada masa tu. Nah, ada dia. Yang dia matinya tahun 1181. 1181. Jadi dia mati belum ada daripada Muhammad Abdul Wahab lah, iaitu Fairuz Ibn Fairuz. Nah, Syekh Hanabilah yang terkenal pada masa tu. Nah, aduh. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab kata kan? Jadi, hey ya ibn Fairuz, wahai anak Fairuz, walau engkau ni Syekh Hanabilah sekalipun, jadi belum aku nak jawab apa yang mung hantar soalan dengan aku ni, aku nak peringat kamu dulu. Ingat apa? Annaka, bahawa engkau, wa abaka, dan ayahmu, bahawa mung dan ayahmu tu musarrihuna bil kufri wasyirki wan nifaq. Bahawa engkau, ayah engkau ialah orang yang nyata kafir, nyata syirik dan nifaq. Kelis saudara semua. Siapa tu yang kata? Dia kata kepada ulama yang paling alim sekali dalam mazhab Hambali di masa tu. Dan ayah bagi Syekh Fairuz ulama besar juga. Maka dia kata apa? Engkau dan ayah engkau kafir. Kafir wa musyrik. Jelas nyata, tidak syak lagi dah. Saudara. Maka jika ulama hebat sekarang ni hukum kafir, orang awam biasa yang tak turut dia, lebih lagi dia hukum kafir dan syiriknya. Saudara. Lepas tu dia kata lepas tu, dia kata apa? Wa anta, dan engkau ya ibn Fairuz ilal an, sampai kepada masalah ni, anta wa abuka, engkau dan ayah engkau la tafhamuna syahadata alla ilaha illallah. Mung tak reti lagi kata gapo makna la ilaha illallah. Wa ana asyhadu biha. Dan ada apa aku ni, ai Muhammad Abdul Wahab, aku ni aku nak menyaksikan la ilaha illallah. Nah, itu dia. Syahadatan yas'aluni anha yaumal qiyamah. Innaka la ta'rifuha ilal an. Dan aku nak jadi saksi di akhirat kelak, kata mung tak tahu makna gapo. Sebab tu mung kufur. Nah, saudara semua. Allahu akbar. Dan dinaka daripada Muhammad bin Abdul Wahab, dia kata apa? Dia kata jikalau meretah duduk di tanganku, kalau meretah duduk di tanganku, aku kedai aku kuasa semua. Nah, nescaya aku memfatwakan suruh bunuh Ibn Suhaim. Nah, aku halal darah dia, tapi learning aku tak lewat gitu. Sebab apa? Sebab aku tak laguh lagi. Sebab aku tak kuat lagi. Saudara, ai mula-mula ya rem nak sebar dakwah dia tu. Saudara semua. Sebab apa ya halal darah? Sebab gapo? Ya halal darah. Sebab kufur tu. Nah, aduh. Kalau gitu kita dah baca mari perkataan dia saat ni 1, 2, 3, 4, 5, ni 7 dah ni. Nah, 7 perkataan dah. Patut ada lagi 3. Nah, ada dia. Saya ambil 10 saja perkataan dia dah berlain tepat. Yang tunjuk kata dia mengkufurkan umat Islam semasa dia yang tak ikut dia, saudara semua. Nah, ada. Maka perbuatan semacam ni menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Bukan daripada ahli sunnah wal jamaah mengkufurkan orang. Nah, buat dosa berat cara mana pun, tak pernah semaya pun, jika dia mengucap Islam dia, tak boleh kita nak hukum kafir. Itu ulama salaf. Itu jalannya salaf. Itu jalannya ahli sunnah wal jamaah. Tapi Muhammad bin Wahab dan pengikut dia pada awal-awal bukan begitu. Sebab apa? Sebab ia hukum orang lain syirik belaka. Dia kata tak ada siapa faham pun kalimah la ilaha illallah makna sebenar apa. Tak ada siapa faham Islam. Aku ialah yang fahamnya. Nah, tu saudara semua. Allahu akbar. Dan ia kata lagi dalam surah Ad-Durar As-Saniyah, saudara semua, dalam jilid yang ke-10 muka surat 63. Ia kata oleh risalah yang yahtagi kepada Ahmad bin Abdul Karim. Ia kata apa? Bal al-ibaratu sarihatun wadihatun fi takfirihi misla ibn Fairuz.
Ya tak ibaratnya tu jelas bahawasa Ibn Fairuz kafir. Siapa Ibn Fairuz ni? Syekhul Hanabilah. Nah, tu dia. Yang mati pada tahun apa? 1116. Kalau gitu hak sani silap hak sani. Hak 1181 tu kena kepada seorang lagi. Tapi di masa dia ialah dia panggil apa? Syekhul Hanabilah. Yang Muhammad dia panggil apa? Bin Abdul Wahab mengukur ke kafir tak ni. Mung dan ayah mung kafir tak ni tu kena kepada seorang lagi. Dah tu dia. Pia Syekh antara saya semula. Nah, dia panggil nama apa? Adapun hak Fairuz ni ia mati pada tahun 1216. Jadi lepas ada Muhammad mati 10 tahun ia baru mati. Maka dia apa? Muhammad bin Wahab hukum kata ya dia panggil Ibn Fairuz ni kafir. Nah, ia apa? Bermula Ibn Fairuz, lepas tu wa Salih ibn Abdullah wa amsalihima, dan orang yang pegangnya supaya mereka ini kufrun zahirun yang qulu anil millah. Demo ni kafir yang nyata jelas dah wakwi mereka ni keluar daripada Islam. Kelih saudara semua, itu ulama tu. Ibn Abdul Wahab hukum kafir. Allahu akbar. Dan daripada golongan yang Muhammad bin Abdul Wahab yang dia murid sungguh, sebab orang ni dia banyak menetai dia, duk rak dia, duk tunjuk jahilnya, iaitu Syekh dia panggil apa? Ibn Afaliq. Ibn Afaliq, Syekh yang sangat alim dalam mazhab Hambali di masa dia, yang mati pada tahun 1164. 1164, seorang syekh yang alim sangat-sangat nama Ibn Mufaq, dia panggil Afaliq. Itu dia daripada ulama Hambali. Dia lah sangat menetai Muhammad bin Wahab. Mula-mula Muhammad nak sebar dakwah dia tu, dan dia mengkufukan orang rata-rata tu, dia banyak dia rad. Dan banyak kali dia tanya soalan, Muhammad tak boleh jawab. Sebab tu tak kala dia muzahir jahil Muhammad, dia membuka Rusia yang sebenar tentang Muhammad bin Wahab. Sebab tu Muhammad sangat marah ke dia, maka Muhammad ni menghukumkan, kata dia tu kafir. Saudara semua, bahkan Ibn Fairuz ni teruk dah dia kata kafir, tapi yang tahu lebih pada Ibn Fairuz ialah Ibn Afaliq. Ibn Afaliq lebih teruk daripada Ibn Fairuz lagi. Tu dia saudara semua. Itu yang kata dalam surat apa tu? Dalam surat Ad-Durrah As-Saniyah jilid yang ke-10 muka surat 78. Muka surat 78, kembali kelih boleh. Tetap perkataan Muhammad yang dia duk kata kepada ulama-ulama Hambali. Saudara, maka hari ni pada galib para Wahabi ni, lebih-lebih lagi para ulama Wahabi di Mekah atau di mana-mana, dia mendakwakan kata ikut mazhab Hambali. Tapi pengasas dia Muhammad bin Wahab, dia menghukumkan kafir ulama-ulama Hambali di masa dia. Bahkan tokoh ulama seperti Ibn Fairuz dan lain-lain lagi kafir. Saudara semua. Allahu akbar. Dan daripada ulama yang dia menghukumkan kafir dan dia sangat marah sungguh ialah nama Syekh dia panggil Abdullah ibn Isa Al-Muwaisi. Syekh Abdullah ibn Isa Al-Muwaisi yang mati pada tahun 1175. Ada. Maka ni pun juga Muhammad bin Wahab dia kata apa? Kami tidak ragu-ragu lagi dah bahawasa dia panggil Abdullah bin Isa Al-Muwaisi ni kafir. Saudara semua. Allahu akbar. Itu 10 dia panggil perkataan 10 tempat yang kita nak mari dia panggil memukai dengan saudara tentang bahawasa Muhammad bin Abdul Wahab pengasas dia panggil apa Wahabi ni, dia kata orang yang di Mekah di masa tu kufar, musyrikun. Sama Tok Guru sendiri pun Tok Guru gila. Anda ulama pun ulama lah, tak kira kafir belaka. Sebab mereka ni tak faham makna la ilaha illallah. Mereka tak faham Islam yang sebenar. Aku ialah yang fahamnya. Itu saudara semua. Padahal
semua orang lain hak yang kafir tu, nah, umat Islam semua kata Islam. Nah, tu dia. Dan umat Islam di masa tu kelih kepada Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikut dia tu ialah kelompok yang sesat belaka. Bukan perbuatan dia salah daripada Khawarij. Perbuatan Khawarij. Ya, walaupun bukan Khawarij, dia ni Wahabi. Tapi perbuatan dia semeran puak Khawarij. Sebab apa? Supa. Mengkufurkan orang dengan mudah-mudah dan menghalalkan darah orang mudah-mudah dan membunuhkan orang mudah-mudah di sini di segini supa dengan Khawarij. Saudara semua. Nah, tu. Kalau gitu kita banding tak ni. Nah, perkataan Imam Abu Hanifah dengan perkataan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau gitu adakah benar dan sungguh Muhammad bin Wahab diseru orang suruh ikut salaf? Yang orang panggil duk dakwah-dakwah di hari ni, kata kami Wahabi inilah, kami Salafi inilah yang paling ikut salaf daripada yang lain. Maka kelih siapa yang lebih supa salaf? Supa ke seorang ke orang panggil lain-lain? Tak ada kena bergana. Nah, ada. Kalau gitu Imam Abu Hanifah kata tidak boleh mengkafirkan orang. Tapi Muhammad bin Wahab semua kafir jika kalau bukan fak dia. Saudara semua. Nah, baik. Kita mari baca hak Ahlussunnah wal Jamaah pula daripada ulama salaf pula. Nah, kita selap pergi mari supaya nak nampak jelas saudara semua. Jadi perkataan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Nah, yang mati pada tahun 1189. Dan anak murid yang terbaik yang kedua dan pengganti Imam Abu Hanifah. Nah, Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Dia kata dalam kitab dia Muwatta Imam Malik tapi riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan muka surat 325. Dia kata kan, la yanbaghi, tak comel dan tak patut benar-benar li ahadin min ahli Islam, tidak baik sungguh-sungguh bagi seorang pun daripada orang Islam an yashhada, bahawa dia mensaksi ala rajulin min ahli Islam, di atas seorang daripada orang Islam bidzambin, dengan sebab satu dosa adnabahu yang dia buat bikufrin. Tiba-tiba kita kata mungkafir. Ni dia panggil tak comel sungguh-sungguh. Nah, tu. Wa in azuma jurmuhu, walaupun sangat besarnya teruknya jahatnya dosanya dia buat tu, walau begitu pun tak boleh lagi. Nah, kamu dan seorang tak kira siapalah orang Islam nak menghukum kafir, tak boleh. Nah, wa huwa qaulu Abi Hanifah, dan bermula ini ialah pendapat Abu Hanifah tu guruku. Lepas tu wal 'ammah min fuqahaina, dan semua para tuk fiqh dan daripada mazhab kami Ahnaf ni. Dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani daripada ulama salaf. Daripada ulama salaf. Sebab dia mati 189. Saudara semua. Nah, ada. Kita pergi lagi. Kata qala al-Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal. Nah, qala al-Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal yang mati pada tahun 241. Nah, dia kata dalam kitab dia, dah kitab Manaqib, bukan kitab Imam Ahmad orang lain karya. Dah daripada Ibn Jauzi. Ibn Jauzi karya, nama kitabnya dia panggil pun Manaqib Al-Imam Ahmad. Nah, muka surat 222. Maka dia kata apa? Wala yukaffir ahadan min ahli tauhid bi dzambin. Jadi Imam bin Jauzi ni dia nakal perkataan Imam Ahmad dan tuan mazhab Hambali. Dia kata, dan janganlah seorang pun menghukumkan di atas orang lain dengan kafir dengan sebab dosa yang dia buat. Tidak boleh hak tu, tak boleh. Saudara semua. Maka Ahmad bin Hanbal tokoh ulama besar daripada ulama salaf. Nah, lepas tu kita mari paling pula. Kita mari dengar pula ulama Wahabi pula katakan. Saat ni kita ambil perkataan Muhammad bin Abdul Wahab. Banyak kita nak mari perkataan dia dalam kitab yang mu'tabar dalam di kalangan Wahabi. Nah, ada. Semua tu bukan daripada karangan sebelah li Ahlussunnah wal Jamaah, dak. Kita ambil kitab yang dikarang oleh mereka sendiri.
Saudara semua, yang duk cerita tentang hak pengasah dia. Nah, maka bui tahu kepada kita dengan cara jelas yakinnya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkufurkan orang dengan mudah-mudah. Tak kira sesiapa yang tak sepakat dengan dia hukum kata syirik dan lebih teruk daripada kafir Quraisy musyrikin masa Nabi lagi. Saudara semua. Nah, haning kita mari dia panggil apa yang dikata oleh anak murid dia pula. Nama dia panggil Syekh Husain ibn Ghannam. Nah, anak murid bagi Muhammad bin Wahab yang mati pada tahun 1225. Lepas daripada Muhammad bin Wahab mati, lebih kurang 9 tahun. Itu dia ataupun bukan 9 tahun. Dalam 14 tahun. Lebih kurang dah. Dalam 16 tahun. 16 tahun, 14 tahun ataupun 15 tahun lebih kurang. Kau tunggulah. Kalau ni dengan ni pula tu, dekat-dekat 20 tahun. Dekat-dekat 20 tahun, 19 tahun. 19 tahun lepas daripada Muhammad mati, maka ia mati anak murid dia ni. Ini orang rapat, orang yang duk tulis. Orang panggil boleh tadi, kelakuan Muhammad tu ia duk catat. Apa yang Muhammad kata, ia tulis kata tu. Walaupun bukan semua, tapi banyak ia tulis. Taruh dah dengan benda yang berlakunya, dia buat gapo kata kata orang ni, dia kata gapo kata, maka ni anak murid rapat ni lah yang duk catat taruh. Maka Husain bin Ghannam ni anak murid bagi Muhammad bin Wahab, dia cerita dalam kitab dia nama Tarikh Najd. Tarikh Najd pada muka surat 109. Muka surat 109 Tarikh Najd. Dia cerita. Dia kata kan? Thumma fatahal muslimuna Harimala ataupun Huraim, tahulah dia panggil baca lagu mana. Nama kawasan di kawasan Mekah. Dari Saudi lah. Tu. Tak bisa kita tak tahu kita baca lagu mana. Harimala ke ataupun Hirima, tak tahulah. Tapi kita baca inilah, kita dia panggil Harimala. Kita baca gitulah, kalau salah pun maaf. Unwatan. Jadi orang Islam. Siapa orang Islam ni? Kena kepada pengikut Muhammad bin Wahab. Jadi ia bila kata ia sajalah yang Islam, yang lain bukan Islam. Yang lain tu musyrikun. Yang lain tu kufar. Saudara semua. Orang lain tu kufar. Dia saja yang Islam. Sabit dia kata apa? Fatahal muslimun, dan telah dibuka. Perang badu benar lah. Dibuka oleh orang Islam. Siapa? Fak dia. Ia kosak kepada fak dia sahaja. Saudara semua. Hurai Malak. Baik. Terima kasih kepada yang komen Hurai Malak. Baik. Terima kasih. Itu dia. Ya, siap. Jika saya nyata kata saya baca tak kena salah pun, minta komen. Saya nak terima kasih banyak-banyak. Hurai Malak. Ya, terima kasih. Jadi, lepas tu wa qatalal muslimuna minhum mi'ata rajulin. Maka telah bunuh oleh orang Islam ni fak dia, fak Wahabiyah. Fak Wahabi itulah saja hak Islamnya. Hak lain bukan Islam. Maka ia bunuh daripada orang panggil apa, satu tempat yang nama Hurai apa ni? Hurai Malak tu. 100 orang dia bunuh. Sebab apa bunuh tu? Sebab mereka itu tak turut dia. Dan mereka tak terima dakwah dia. Maka dia tak turut, tak terima dakwah, maka mereka ini musyrikun. Halal darah dan halal harta. Ada. Lepas tu wa ghanamu katsiran minadz zakhair wal amwal. Dan banyak dia ambil ghanimah, ambil harta, dia panggil apa? Orang tempatan yang Allah tu. Orang Hurai Malak tu. Lepas tu wa qutila minal muslimina sab'atun. Dan daripada orang Islam Wahabi ni kena bunuh 7 orang. Kalau gitu 7 orang ni mati syahid sebab dia orang Islam pada pandangan fak dia. Padahal orang yang dia bunuh tu, yang dia hukum kata musyrikun tu orang Islam tu. Orang Islam, saudara semua. Lepas tu wa dakhalal muslimuna al-baldata wa ata Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud baqiyatan nasil aman. Dan maka orang Islam pun Wahabi lah. Maka dia pun boleh mengatasi di tempat tu Hurai Malak tu. Lepas tu orang yang tak ada kena bunuh lagi tu, manusia hak kena ada lagi tu, maka Abdul Aziz
bin Muhammad bin Su'un ni ya wi ke Amin ni kata tak apalah kami tak bunuh siapa. Nah tu dia. Lepas tu wasaratil baldatu fai'an minallah. Maka apa yang ada dalam kawasan tu bandar ataupun dia panggil tempat hurai malak tu jadi fai' hak tu hawi kepada orang Islam ai Wahabi. Tu dia. Maka apa yang ada tu daripada tanaman apa semua kebun apa semua harta apa jadi hak dia panggil apa hak orang Islam semua. Siapa orang Islam ai kena kepada kumpulan Wahabiyah saja saudara semua. Lepas tu itu kata anak murid. Kita pergi pula kepada Sulaiman ibn Abdillah, cucu bagi Muhammad bin Abdul Wahab. Cucu Muhammad bin Abdul Wahab yang mati pada tahun 1233. 1233. Disebut perkataan ni kata ni dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah. Jilid yang ke-9 muka surat 291. Saudara semua. Dia kata mana? Dia kata wa man lam yukaffir, dan siapa-siapa tak menghukumkan kafir al-musyrikin, orang-orang yang bersyirik, minad daulah at-Turkiyah. Siapa-siapa yang tak menghukumkan kafir fuak Turki tu, daulah at-Turkiyah, ai masa tu Utsmaniyah, Khalifah Utsmaniyah. Fuak Utsmaniyah mengetah masa tu. Mula daripada belum tu lama sampai ke Muhammad Fatih tu. Gitu orang patu mari sampai ke belakang-belakang ni dia panggil apa? Kerajaan Utsmaniyah. Maka Fuad Utsmaniyah ni pada pandangan Wahabi kufar. Pada pandangan Wahabi musyrikun. Maka cucu Muhammad bin Abdul Wahab ni dia kata siapa-siapa tak mengkafirkan, siapa-siapa tak hukum kafir orang-orang musyrikin, siapa? Orang Turki . Lepas tu wa ubadil qubur, dan orang-orang yang bersembah kubur. Itu pada pandangan fuad dia lah. Padahal siapa dah sembah kubur? Tak ada siapa sembah kubur hakikat yang sebenar pun. Cuma yang pergi doa di kubur bukan doa diminta di kubur tu. Tapi tak apalah, kita tak usah bahas panjang tu, nanti kira semula. Tu. Ka ahli Makkah, seperti ahli Mekah, wa ghairihim, dan daripada lain pada Mekah, mimman abdus salihin, daripada orang-orang yang bersembah orang mati, orang soleh mati dah. Tu. Wa adala an tauhidillah ila syirk, dan tinggal tauhid Tuhan maka pergi syirik. Wa badala sunnat rasulih bil bid'ah, dan tinggal sunnah Nabi maka suka buat bid'ah. Fa huwa kafirun mithluhum. Jadi puak pergi ziarah kubur ni kafir musyrikin. Puak Turki kafir musyrikin. Maka siapa yang tak hukum puak ni kata kafir, maka ia pun kafir supatullah juga. Maka jikalau ada di kalangan orang ikut Wahabi masa tu, tak hukum kata puak Turki kafir, jikalau dia kelih orang Islam lain yang pergi ziarah kubur, dia tak hukum kata kafir, maka ia pun kafir juga. Siapa kata ni? Cucu Muhammad bin Abdul Wahab. Nama dia apa? Nama Sulaiman bin Abdullah, yang mati pada 1233 Hijrah. Saudara semua. Allahu Akbar. Saudara. Ni kita tukar gimari tukar. Hari ni kita kembali kepada perkataan salah pula. Saat ni kita ambil perkataan Abu Hanifah, maka kita banding dengan Muhammad bin Wahab. Lepas tu kita ambil perkataan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal daripada salaf, dibanding dengan perkataan anak murid dia panggil apa bagi Muhammad bin Wahab yang nama Husain bin Ghannam, dan cucu dia yang des masa dengan dia nama dia panggil apa nama Sulaiman bin Abdullah. Lepas tu kita mari dengar pula perkataan Imam Bukhari. Imam Bukhari Al-Hafiz Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang mati pada tahun 256. Dia kata dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah. Kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah. Jilid yang pertama muka surat 193. Maka ni perkataan ia panjang. Siapa dah kitab tak boleh kelih. Tapi saya nak ayat mana dulu dah.
supaya cepat dia panggil rekahkan masa. Dah ni pun dia panggil masa banyak dah puan ni. Ni masa pun banyak dah. Baik saudara semua. Jadi kata Imam Bukhari, dia kata aku berjumpa ramai daripada ahli ilmu ni, ramai benar aku jumpa. Dah beribu orang. Lebih daripada beribu. Aksar min alfi rajulin. Aku berjumpa lebih ramai, lebih banyak daripada beribu orang daripada ulama, ahli ilmu daripada Hijaz, di Mekah, di Madinah, di Kufah, di Basrah, di Wasit, dah di Baghdad, di Syam, di Mesir. Lepas tu aku berjumpa bukan sekali, karat. Nah, lepas tu jumpa pula kadang-kadangnya, lepas tu jumpa kena ulama ni jumpa 2 kali, kena ulama jumpa 4 kali, jumpa. Nah, yang beribu orang lebih tu aku jumpa tu. Banyak tu daripada tempat ke tempat. Nah, ada. Qarnan ba'da qarnin. Dah lepas dia panggil, lepas masa ke masa aku berjumpa. Lepas tu adraktuhum wa hum mutawafirun. Dan aku berjumpa mereka dalam keadaan mereka tu ramai banyak duk tu. Nah, lebih kurang 40 orang panggil apa? Lebih daripada 40 tahun. Dalam masa sekitar 40 tahun tu aku berjumpa mereka ni. Nah, mari berjumpa berulang pun. Nah, beribu lebih daripada 1000 ulama tu daripada ahli Syam, di Mesir, Jazirah marratain wal Basrah 4 marrat rugi. Nah, tu banyaklah. Nah, ayat tu tak boleh nak bilai lah. Nah, lepas tu muhaddis ahli Khurasan. Nah, banyak benar. Lepas tu gapo Imam Bukhari nak rakyat? Dia kata apa? Walam yakunu, dan tidak adalah mereka itu semua tu para ulama salah belaka tu. Hak beribu orang lebih yang jumpa tu. Masa dia ke ulama salah belaka tu. Nah, walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblati bidzam. Tidak ada seorang pun ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ribu-ribu orang yang aku terima ilmu daripada dia tu, aku dengar daripada dia tu, tak ada seorang pun yang menghukum kafir orang Islam lah dengan buat dosa. Tak ada. Kata Imam Bukhari. Itu dia. Baik. Kita pergi pula kepada Abu Zur'ah Ar-Razi. Lepas tu Abu Hatim Ar-Razi. Abu Zur'ah mati 264. Abu Hatim mati 277. Daripada ulama salaf yang hebat-hebat, ulama hadis. Sama-sama hafiz. Dia kata dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah. Supaya jilid pertama muka surat 197. Hak Imam Bukhari saat ni 193. Ni muka surat 197. Kata siapa kata ni? Abu Zur'ah ulama hadis besar hafiz, dan Abu Hatim hafiz. Dia kata kan, wala nukaffiru ahlul qiblati bi dzunubihim. Dan kami tak akan menghukum kafir ahli kiblah, orang-orang Islam semua yang duk sembahyang menghadap kiblat, kami tak hukum kafir dengan dosa yang mereka buat. Tak kira dosa apa pun, saudara semua. Allahu akbar. Lepas tu kita mari pindah ke ni pula. Saat ni kita ambil anak murid Husain ibn Ghannam. Lepas tu ambil Sulaiman ibn Abdullah, cucu Muhammad Abdul Wahab. Yang hukum kata semua daulah Utsmaniyah kufar. Subhanallah. Ada Syekhul Islam satu, ada ulama besar yang panggil semua. La haula wala quwata illa billah. Ning kata siapa ni? Kata cucu Muhammad bin Abdul Wahab pula, seorang lagi hak lain. Hak saning Sulaiman ibn Abdullah, cucu dia. Ini pun cucu juga, tapi nama Syekh Abdul Rahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab. Abdul Rahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab yang mati pada tahun 1285. Hak ni boleh ditakdir dengan Muhammad, takdir ni. Takdir. Sebab dia panggil hulu ke hujung dah ni. Ada. Dia kata apa? Dia kata dalam kitab Ad-Durat As-Saniyah, jilid yang ketiga, muka surat 209. Jilid yang ketiga, muka surat 209.
Dia kata wa hadhihi ta'ifatu, dan bermula ini puak ni at-ta'ifah. Siapa ni? Puak Asy'ariyah. Allati tantasibu ila Abil Hasan al-Asy'ari. Mereka yang nisbah ikut Imam Asy'ari pada bab akidah. Nah, Allahu akbar. Maka kalau ya panjang sikit saudara semua ni. Allah. Kalau gitu, kalau baca panjang. Nah, maka saya ambil kesimpulan. Kesimpulan bagi siapa dah kitab rojak kelih boleh. Dia kata bermula satu puak yang ikut Asy'ari ini, mereka ini mensifatkan Allah dengan sifat tak ada. Tuhan ini memang tuatun. Sebab mereka ini yang menafikan sifat Tuhan. Nah, maka Tuhan pada pandangan fuaya tu sepatutnya tak ada. Tu dia. Maka mereka ni bohong besar lah. Sangat bohong besar di atas Tuhan, dia kata. Dan mereka ini menyalahi ahli haq dan salaf dan para ulama. Nah, Allah. Dan mereka ini tidak mentauhidkan Tuhan yang sebenar-benar ada. Dan mereka ini mengharuskan bersyirik dengan Allah. Mereka ini mengharuskan bersyirik dengan Allah yang Tuhan tak ampun. Syirik yang Tuhan tak ampun. Syirik dosa besar. Syirik yang mengeluarkan daripada agama. Nah, dan mereka ini mengharuskan sembah lain daripada Allah. Nah, itu dia. Dan banyaklah dia kata ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ni mengeratkan di atas kelompok ni, di atas taifah ni, atas Asy'ariyah ni. Nah, dan fuak ni fuak Asy'ariyah ni ialah kafirah. Kafir, saudara semua. Kalau gitu, saya dan orang-orang lain lagi daripada Asy'ariyah ni pada pendapat Abdul Rahman bin Hasan ibn Muhammad, cucu Muhammad Wahab ni kafir belaka. Kafir semua, saudara semua. Nah, ada. Kalau gitu, di masa tu yang bukan Wahabi dan bukan Syiah, boleh kata ulama Islam semua dan jumhur umat Islam ramai lagi 95% hula ke atas tu Asy'ariyah belaka. Saudara. Maka kalau kita mikir betul-betul pendapat Abdul Rahman bin Hasan cucu Muhammad bin Wahab ni, maka orang hari pada masa tu yang bukan Wahabiyah ni kafir belaka. Nah, itu dia. Boleh tak gitu? Walaupun tak sampai tahap tu boleh kata 95% kafir. 95% kafir. Saudara. Nah, itu. Allahu akbar. Lepas tu kita mari baca hak dia panggil apa? Ahlussunnah wal Jamaah pula. Kita gini tugas mari supaya nak dapat jelas. Nah, saudara semua. Maka kata Imam At-Tahawi, Al-Hafiz At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi yang mati pada tahun 321. Tuai akidah Tahawiyah. Dia kata lah kitab akidah Tahawiyah dah lah. Dan muka surat ni pula. Dia kata apa? Wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu. Dan kami tak mengkafirkan seorang pun daripada orang Islam dengan dia buat dosa, dengan sebab dosa yang dia buat. Tak. Selama dia tak menghalalkan. Saudara semua. Dan kata Imam Abul Hasan al-Asy'ari sendiri. Nah, yang mati pada tahun 324. Dan kitab dia Maqalat Islamiyin. Nah, muka surat 293. Dia kata apa? Wala yukaffiruna ahadan min ahli qiblati bi dhanbin yartaqibuhu. Dan jangan mengkafirkan seorang daripada orang Islam yang duk sembahyang menghadap kepada kiblat dengan dosa yang dia buat. Dan seperti zina, bercuri dan apa-apa lagi daripada dosa besar. Jangan mengeluarkan dia daripada Islam. Nah, dan mereka itu
orang yang beriman walau dia buat dosa besar sekalipun, kata Imam Asy'ari. Nah, Allahu Akbar. Dan Naka anak murid dia, anak murid rapak yang nama Zahir ibn Ahmad As-Saraksi, yang mati pada tahun 389. Orang yang terima akidah daripada Imam Asy'ari, anak murid dia. Nah, dia duk goyak kata Imam Asy'ari pesan wasiat yang terakhir belum dia nak habis nyawa. Nah, dia kata, "Hei anak muridku Zahir, mun tolong sapa kepada semua yang ikut aku. Ashab aku, anak murid aku, nah, sapa semua. Kata ini ialah akidahku." Kata apa ni? Nah, kata kepada mereka itu semua, "Isyhadu, hendaklah kamu anak muridku semua, pengikutku semua, kamu jadi saksi. Isyhadu alayya." Nah, hendaklah kamu jadi saksi bahawa annani, bahawa aku ni la ukaffiru ahadan min ahli qiblati bidzam. Bahawa aku ni tak ada pernah menghukumkan kafir ke atas seorang Islam dengan sebab dosa yang dia buat. Aku tak pernah, aku tak. Li'anni ra'aituhum kullahum yasiruna ila ma'budin wahid. Nah, ini salah, kita salah lah. Dia panggil sin jadi shin. Dia panggil salah tulis saya. Maka siapa dah kita baki. Nah, kerana aku lihat orang Islam semua ni, nah, dia panggil semua Tuhan satu saja. Patu wal Islam yashmaluhum wa ya'ummuhum. Dan Islam tu nah melikungi mereka semua. Mereka duduk bawah naungan Islam belaka. Sebab tu tak boleh kita nak hukum kafir orang yang duduk sembahyang ngadap kepada kiblat. Nah, ini kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Imam At-Tahawi, saudara semua. Nah, ni patut kita mari kelih pula perkataan Wahabiyah, saudara semua. Sani kata Muhammad kata Wa'arida, anak murid dia Husain bin Ghanam kata Wa'arida. Perkataan cucu dia Sulaiman bin Abdullah Wa'arida sani. Dan belum sani perkataan Abdul Rahman bin Hasan cucu dia juga kata Wa'arida sani. Yang dia kata Asy'ariyah semua kafirah, saudara semua. Nah, qala kibaru masyayikh al-Wahabiyah. Maka ni bukan seorang ni, ramai benar telah kata oleh para ulama Wahabi. Nah, pakat setuju belaka di atas perkataan ni. Nah, itu dia. Dalam kitab Ad-Durat As-Saniyah jilid yang keempat muka surat 109. Dia kata apa? La tasihhu imamatu man la yukaffiru al-Jahmiyah. Tidak sah nak semaya lek belakang tu imam yang tak mengkufurkan Asy'ariyah. Kerana al-Jahmiyah, istilah Jahmiyah dalam kitab Ad-Durat As-Saniyah pada ghalib. Nah, muradnya ialah kena kepada Asy'ariyah, saudara. Nah, maka siapa yang tak mengkafir, tak menghukum kata-kata fu'ad Asy'ariyah ni, orang panggil fu'ad kafir, maka tak sah nak semaya di belakang dia. Sebab apa? Sebab dia pun kafir juga. Itu makna dia. Sebab dia orang tak kafir, sah semaya di belakang pada ghalibnya. Nah, kalau mazhab Syafi'i fasik pun sah lagi. Mubtadi' sah lagi jadi imam. Nah, tu malaikat yang kafir ya baru tak sah semaya kita, tak boleh ikut dia. Ni. Maka dia kata apa? Tak sah semaya lek belakang tu imam yang tak mengkufurkan al-Jahmiyah, Asy'ariyah. Saudara semua. Lepas tu wal quburiyin. Dan siapa-siapa yang tak menghukum kafir, orang yang pergi ziarah kubur, duk berdoa di tepi kubur, duk tabarruk, duk tawassul, siapa tak menghukumkan kafir, maka tak boleh semaya di belakang dia. Sebab apa? Sebab dia kafir juga. Supaya dengan pendapat saning tu. Pendapat mana? Pendapat Sulaiman saning. Siapa tak menghukumkan kafir orang musyriki, maka dia kafir supaya mereka itu. Ni supaya pendapat tu lah, saudara semua. Sebab apa? Terima daripada Muhammad Abdul Wahab belaka. Nah, ni pengikut dia sebenar ni. Nah, tu dia bawa ajar dia mari. Walau dia tak tulis pun, walau dia tak kata pun, padahal Muhammad dia pun kata, kita baca dah ni ke? Baca hari dah ni. Pas ni orang terima saka dia belaka ni, dia bawa mari ni.
Itu dia. Saudara, Allahu Akbar. Lepas tu kita kata lagi. Seorang ulama Wahabi nama Uthman. Nama Uthman. Nah, masa pada siapa tak apa kita ambil lagi, saudara semua. Dan lebih lagi kita sama semula insya-Allah. Uthman ibn Bishr dalam kitab dia Unwan Al-Majd fi Tarikh Najd. Nah, itu dia. Anak murid Muhammad bin Wahab. Orang dengan Muhammad bin Wahab. Generasi yang ketiga. Generasi yang kedua. Generasi yang dengan Muhammad bin Wahab, lepas tu generasi yang kedua. Dengan orang yang dengan Muhammad bin Wahab. Dan dia catat tulis kitab dia ni. Dia panggil tarikh yang mu'tamad. Yang mu'tamad dalam Wahabi sendiri. Wak kira kitab dia ni. Nah, tu. Jadi, dia cerita, dalam kitab dia, Unwan Al-Majd, fi Tarikh Najd, dalam jilid yang pertama, muka suratnya 257. Itu dia, Sapa 258. Ia cerita benda yang berlaku daripada kelompok golongan firqah Wahabi yang dibuat apa di pada masa tu, saudara semua. Jadi kata apa? Wahashada alaiha, dan telah serai lah, kita kata betul-betul kan, ambil kesimpulan lah, ambil makna. Telah serai oleh orang Islam al-muslimun, oleh orang Islam. Siapa? Wahabiyah. Kalau kata orang Islam, kalimah al-muslimun dalam kitab tarikh tarikh Najd dan Unwan Al-Majd ni, atau dalam kitab Ad-Durrah As-Saniyah, jika itlaq muslimun kena kepada Wahabiyah saja. Kena kepada Wahabiyah dan orang yang ikut dia. Saudara semua. Yang bukan muslimun tu kena kepada orang Islam lain-lain lagi. Yang bukan Islam pada pandangan mereka. Bukan Islam pada pandangan mereka. Saudara semua. Ya Allah. Maka ia telah likung, telah serai dan likung wa tasawwaru judranaha wa dakhaluha unwatan. Maka orang Islam daripada Wahabi serai Karbala. Serai Karbala di Iraq pada tahun 1216. Lepas daripada Muhammad bin Wahab mati dah ni, pengikut dia buat benda ni. Berlaku ada apa ni? Jadi Uthman ni dia masa ni dia hidup masa ni. Maka dia catat taruh apa yang dibuat oleh Wahabi yang berlaku pada masa dia hidup. Dia ni muarrikh, ulama tarikh daripada Wahabi. Ya. Maka dia kata pada tahun 1216 ni, lepas daripada pengasas mati lebih kurang dekat 10 tahun, maka Wahabiyah ni diserai Karbala di kawasan Iraq. Maka likung dia panggil kawasan Karbala semua. Lepas tu masuk dengan kerasan. Wa qatalu ghaliba ahliha. Maka bunuh habis orang Karbala. Bunuh habis. Kalau tak mati pun tak banyak. Hak kena bunuh tu pada ghalib. Kita bolah kita 80 atau 90% tu mati kena bunuh belaka. Kena bunuh fil aswaqi wal buyut. Duduk di kedai pun kena bunuh, di rumah pun masuk bunuh. Orang Islam bunuh belaka tu. Saudara semua. Allahu akbar. Lepas tu wahadamu al-qubbah, dan mengutuhkan semua dah kubah-kubah al-masjid tu yang ada kubur di bawah tu apa semua tu, sebab pada pandangan mereka syirik apa semua benda lagu ni. Tu maka ia mengutuhkan. Lepas tu saudara semua, Allahu akbar. Dan dia cerita pada akhirnya, dia kata hampir 2,000 orang yang dia bunuh. Allahu akbar. Jadi orang Karbala pada hari itu tu yang kena bunuh 2,000 orang. Siapa bunuh? Wahabiyah. Yang dia kata fuq Islam. Orang Karbala bukan orang Islam. Padahal Karbala masa tu tu dia orang Islam lah. Boleh hadir ada Syiah wallahu a'lam.
Nah, tapi ya hukum semua tu dia panggil apa? Kafir musyrikin. Halal darah, halal harta, halal apa? Maka bunuh 2000 orang lebih kurang. Nah, ini siapa cerita ni? Utsman ibn Bashir. Ulama tarikh sejarah daripada Wahabi yang dia mati pada tahun 1290. Dan hari ini kita sudah dengan Ibn Bashir. Maka dia kata selagi tepat lagi, maka surah ni kita sambung semula. Maka kata lagi Ibn Bashir. Nah, ulama tarikh dia panggil bagi Wahabi ni, dalam kitab dia jilid yang pertama muka surat 259 sampai 260. Wasaru ila Taif, dan orang Islam ai Wahabi. Ingat molek. Dia kalimah Islam ai Wahabiyah. Dan orang lain bukan Islam. Saudara semua. Jadi di masa tu masa pengasah Muhammad dua sendiri dan pengikut dinasti yang pertama, dinasti yang kedua, yang ketiga, nah, Wahabi sajalah pada pandangan foya yang Islamnya, orang lain kafir semua. Saudara. Ini hakikah. Ini benda yang berlaku sungguh. Ini kitab siapa ni? Kitab Wahabi sendiri kita dalam hari ni. Tak ada ambil sebuah mabuk kitab hak ulama sebab hal kita karen. Tak. Semua ni kitab tarikh sejarah hak mu'tamad dalam mazhab Wahabi sendiri. Kita ambil mari ke muka. Kita boleh tahu hakikat yang sebenar. Saudara semua. Maka kata Ibn Bashir, nah, dia kata apa? Dia kata, maka giserai Taif. Maka likung Taif. Kawasan Taif. Tahun mana ni? Tahun 1217. 1217. Jadi tahun 1216 jadi serai Karbala. Dan tempat-tempat yang lain lagi. Lepas tu tahun 1217 jadi serai Taif. Geserai Taif, Wahabi geserai Taif. Maka di Taif masa tu orang Islam lah. Orang Islam, ahli sunnah wal jamaah. Nah, Allahu Akbar. Maka lepas dia likung ngagama fok dia, alat senjata pun cukup penuh. Nah, maka dia panggil Allah lah. Nah, ahli Taif punya tak kuasa nak tahan, nak lawan tak boleh. Dengan sebab orang tak ramai, alat jatuh tak banyak, maka Allah. Nah, tu. Kalau gitu, maka masuklah dalam, tu dia, oleh Utsman. Utsman ketua perang Wahabi gitu. Nah, dia masuk dan orang serta dia daripada askar-askar daripada Wahabi. Nah, maka tak berlaku perang dak lah ni. Maka dikung pak orang Taif jangan Allah. Jangan Allah dia panggil tak ada lawan dak. Kacau lawan mati free ya. Takut-takut nak selamat. Takut-takut nak orang panggil pun nak cilacap boleh. Maka serah. Dia mau tu masuk dengan kerasan. Saudara semua. Tapi masuk pun bunuh juga. Bunuh orang yang mimi tansu. Orang tak lawan dah. Serah diri dah. Tak pedai dah. Wang awud dah. Bunuh juga. Tu. Maka waqatalu min ahlihi fil aswaqi wal buyut. Nah, maka bunuh oleh fuak Wahabi, orang Islam lah fuak dia ni. Dia kata maka fuak kami semua ni bunuh orang Taif tu. Nah, temu kedai bunuh kedai, temu di rumah bunuh di rumah. Wa qutila minhum iddatu mi'atain. Maka dekat-dekat 200 orang lebih kurang ahli Taif kena bunuh. Ahli Taif kena bunuh hampir 200 orang. Allahu Akbar. Dan di Taif ni, jikalau kitab lainnya royak cerita apa yang dibuat oleh Wahabi ni, dia bunuh orang dengan dikerok air masjid. Orang semaya rokok dia kerak kepala dia bunuh. Dia sujud dia tikar. Budak dah makan pek dia bunuh lagi. Lah kitab hak lain. Tapi mai pegus ni sama-sama. Wahabi serai sungguh Taif dan bunuh sungguh orang Taif. Maka orang panggil hadisatullah. Saudara semua. Allahu Akbar. Dan dia kata kami ambil daripada harta benda-benda yang berharga, pakaian, mata beli apa benda ada harga, banyaklah kami ambil daripada Taif.
saudara semua. Ning perbuatan yang dibuat oleh Wahabi ya. Terhadap ahli Taif di masa tu. Sebab ahli Taif ni bukan Wahabi. Maka dia bukan Wahabi, pada pandangan Wahabi masa tu musyrik, kafir. Dia kafir, maka halal darah, halal harta. Sebab tu dia diserang, dia bunuh ambil harta. Maka pada serangan ini mati ulama besar, seorang ulama daripada mazhab Syafi'i, dia panggil mufti. Mufti Syafi'i di Mekah. Di Mekah ada mufti. Nama apa? Nama Syekh Abdullah. Nah, nama Syekh Abdullah ni kena bunuh. Dan seorang ulama, memang qadi Makkah. Nah, nama Abdullah juga Abul Khair, sama-sama Abdullah. Abdullah mufti Syafi'i, patu Abdullah qadi Mekah. Dan nama sama-sama Abdullah. Patu wa Syekh Ja'far Asy-Syibi dan lain-lain lagi daripada ulama kena semelih saudara semua. Ulama mufti Syafi'i, tok qadi Mekah, ulama-ulama lain lagi yang ada di Taif pada hari itu tu dikena bunuh dengan semelih. Siapa buat? Wahabiyah. Saudara semua. Ini siapa cerita ni? Ibn Bashir. Ibn Bashir cerita dalam dia panggil apa? Kitab dia Unwan Al-Majd fi Tarikh Najd. Allahu Akbar. Ini suatu perkara yang benar, yang sungguh yang berlaku. Saudara semua. Nah, ada. Maka mudah-mudahan kita tahu benda yang sebenar. Mudah-mudahan cerah mata kita. Mudah-mudahan dia panggil apa? Boleh mengakadkan keliru. Nah, boleh mengakadkan syubhat yang kita tak tahu yang sebenar belum pada ni. Nah, itu dia saudara semua. Maka masa pun dah lebih. Nah, dia panggil apa? Insya-Allah kita sambung lagi esok hari tajuk ni lagi kita buat banding. Baca perkataan salaf, maka mari baca perkataan Wahabi, dan perbuatan salaf dan perbuatan Wahabi, maka mari banding. Adakah sama? Sebab mereka dakwa kata ikut salaf. Nah, itu maka saya serahlah kepada orang yang pendengar di masa laisut dan dengar lepas pada ni. Dan sebab kita ada utak, ada akal fikir yang belakang, maka kelihlah kata sama ke dua tu. Jalatullah ke berlawan ni. Nah, itu dia. Lepas tu kelih kepada perkataan dan perbuatan, adakah sama, dan perbuatan sama perbuatan adakah dia panggil apa? Baik atau tak baik? Saya serah kepada setiap penonton yang dengar tak sendiri, saudara semua. Nah, itu dia. Maka baiklah. Nah, masa dah lebih. Terima kasih banyak-banyak yang bersama kita, yang duk share apa semua. Nah, maka sambung lagi esok hari insya-Allah. Maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.